علم لنا كما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر. Rabbi tamam bil khair. Allahumma amin. Baik. Alhamdulillah. Jumaat barakah. Kita berjumpa lagi pada pagi ini, pagi Jumaat. Nak menyambung pembincangan kita dalam Bahasa Al-Quran. Kita uh, sedang melihat kepada huruf-huruf yang memberi kesan kepada fi'il mudhari'. Mempentingkan perkara ini kerana fi'il mudhari' dia memberi pelajaran yang besar pada kita. Fi'il mudhari' dia menyimpan maklumat. Ya, itu kita tak nak terlepas maklumat-maklumat yang diselitkan pada perkataan yang berbentuk fi'il mudhari'. Dan pada fi'il mudhari' akan ada berlaku perubahan disebabkan huruf-huruf yang masuk padanya. Ada beberapa huruf yang bila dia datang sebelum dia ada perkataan fi'il mudhari' dia akan merubah. Fi'il mudhari' itu sama ada merubah baris ataupun merubah huruf. Ubah baris ataupun ubah huruf. Dan sekarang ini kita sedang melihat kepada perubahan dari sudut baris yang berlaku kepada fi'il mudhari'. Kesimpulan besarnya ialah apa pun perubahan yang akan berlaku kepada fi'il mudhari' sama ada baris ataupun huruf. Huruf yang pertama di awal itu adalah tetap sama, iaitu anita, hamzah, nun, ya, ta. Ia adalah 4 huruf fi'il mudhari' yang kekal tidak berubah apa pun huruf yang masuk padanya. Baik, kita nak melihat perkataan seterusnya. Kita dah melihat perkataan. Ustaz, sorry Ustaz. Silakan. Biasanya tak ada nak recap balik. Maknanya Ustaz cakap tadi ada dalam nota Ustaz sebelum dia cakap fi'il mudhari' itu yang ada certain huruf tu dia boleh berubah dan tak boleh berubah. Maknanya berubah bila ada huruf-huruf yang Ustaz dah senaraikan tu. Ya, betul. Okey. So maknanya madi dengan amal dia tak berubah Tidak. apa-apa. Betul. Apa-apa huruf datang sebelum tu tak ada berubah. Betul. Okey, Betul. thanks. Dia berlaku pada mudhari' je. Madi dan amal dia tidak berubah. Betul. Baik. Kita nak melihat pada perkataan man. Kita dah ambil belum? Saya rasa kita boleh sampai in. Dah Ustaz. Man dah. Ha. Man kita dah ambil. Okey, baik. Contoh belum kan? Contoh ada belum. 3 Ustaz bagi. 4 ayat. Dah bagi belum terang Satu, 3. Dah Ustaz. belum. Saya ada tertulis ni macam mana? Belum. Ustaz belum bagi contoh. Saya tulis man aja Ustaz. Contoh belum. Okey. Haji Ustaz dia belajar advance. Tak ada. Dalam mimpi dia belajar dia siap tuliskan. Baru siapa yang baik. Huraian dia belum. Huraian dia belum. Yang belum. Pasal lain dari tu. Okey. Nak buat macam mana Haji Ustaz? Haji Ustaz seorang je. Tak ada Ustaz. Revision Ustaz. Revision. Majoriti. Macam mana seorang lawan ramai kita tak tertolok Haji Ustaz. Agaklah Kita saya kena redha je. Bendera putih lah. Jadi itu kita bincang pasal Syafiyah. Okey, baik. Baik, kita nak melihat pada perkataan man. Terjemahannya barang siapa ataupun sesiapa. Tak tahu terjemahan okey ke, tak apa, tak ada masalah. Tapi untuk orang yang dia nak kalau nak belajar bahasa Arab nak bercakap ke tahu, ataupun yang kedua khususnya kalau siapa yang nak belajar terjemahan, nak belajar perkataan ni, ambillah dia sebagai kita belajar terjemahan yang perkata tu. Kerana dia nanti sangat bantu bila kita mengaji dan bila kita mendengar bacaan Al-Quran. Quran terjemahan, kuasai terjemahan perkata tu sangat menarik. Baik, kita ambil contoh yang bawah-bawah sikit lah. Sebab yang atas beberapa tu mungkin kita dah ambil. Okay. Kita lihat pada surah yang ketiga
ayat 161 firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Kita lihat perkataan yaghlul. Kita ambil yang saya merahkan saja Yang tak merah nanti dulu. Baik. Perkataan yaghlul. Perkataan ni yang ada, kita ada ya di awal perkataan dan huruf akhirnya tu sukun. Yang mana sepatutnya tanda asasnya, baris asasnya Dari ialah depan. baris depan. Ini kita kata belajar bahasa kita ada default setting dia kan. Yang kita kena tahu dulu supaya nanti bila ada berlaku trip ke, ada shot yang mana-mana ke, kita tahulah nak cari mana yang shot tu. So ini asalnya di ala baris depan, tapi tiba-tiba dia baris sukun. Okey. Tapi kita tak panik. Kenapa? Kerana kita tahu mesti ada sebab yang menjadikan dia berubah. Dan kita tahu baris akhir untuk fi'il mudhari' itu ada waktu yang dia berubah. Dan di sini dia berubah kenapa? Kerana ada perkataan man yang datang di depan itu. Maka perkataan yaghlul kategorinya itu maintain sebagai apa dia? Mudhari'. Mudhari'. Domirnya ialah Huwa. huwa. Okay. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Perkataan yaqtul, tanda ya di awal perkataan huruf akhir sukun. Kenapa? Kerana kat depan itu ada Ada man. Okay. Macam ni kalau kita tak ingat banyak sangat Ustaz, lam, lama, in, man. Macam ni kalau kita tak ingat, tak apa, tak ada masalah. Paling tidak sekarang kita dah tahu fi'il mudhari' ada barisnya tu bukan baris depan. Itu je cukup. Dan bila kita tengok depan nanti akan adalah perkataan yang dua huruf settle. Kan ada lam ke, ada lama ke, ada in ke, kita ingat tapi adalah perkataan kat depan tu. Jadi harf kategorinya itu macam harf tu okey, barisnya itu berubah. Tak ingat tak apa, tak ada masalah. Bukan kita punya target di awal ni untuk nak ingat huruf apa yang menjadikan barisnya itu sukun ataupun berbaris atas. Baik. Ya saya. Ustaz ambil ayat 110 An-Nisa dan ayat Taghabun, surah Taghabun ayat 9, dia mencabar sikit. Mana? Oh, tak ada kat sini. Tak ada kat situ. Okey. Okey, sekejap lagi pergi. Baik, yaktul kategorinya tidak berubah walaupun baris akhirnya itu berubah. Dia kekal sebagai fi'il Mudhari'. mudhari'. Baik. Yang terakhir sebelum lagi kita pergi pada surah Taghabun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Perkataan ya'mal, tanda ya di awal perkataan huruf akhirnya sukun. Kenapa? Depan itu ada perkataan man setelah kita potong fa itu. Ya'mal kategorinya sama, dia kekal sebagai fi'il mudhari'. Baik. An-Nisa dulu Ustaz. Ustaz, Ya uh, saya. saya tanya tadi Tekan. 3161 ni Okey. belum wamai yaglul tu dia ada yagulla. Oh, sebelum ayat ni. Dia ada yagulla, ain yagulla. Baik. Soalannya? Makna dia sama, dia kenapa? Oh, okay, where do you define the baris tu? Because yaglul, yaglul Sebab ada yagula. Yagula ya. Ada an ke? Ada an ke? Ada in. makna sama kan? Betul, makna dia sama. Kenapa dia Barislah pula. yagul ada Adalah. Baik. Kenapa baris dia hidup pula? Terima kasih soalan. An-Nisa ni, suruh ambil An-Nisa ni, dia mencabar sikit. kalau dia jauh tadi perkataan tu tak apa sangat, ni dekat. Berapa? 1161 161. Minta maaf Janura, kita bagi yang ni dulu boleh? Okay, no problem. Apalah, sesama orang Rombau. Okeylah. Otor, selama sekampung ni. Ah, Dah, cukup. Yang lain tafsirkan. Janura pakai masak lemang. And Yuyut masak rendang maman. Ngam lah tu.
Kak Nuriah pandai rendang maman dengan Rendang mamat. rendang kebau Ustaz. Rendang kebab. Oi, banyak jodoh raya saya tahun ni. Tak masak Saya lagi dah. Habis tak ada. Dia kata dia tukar atas dapur lah, Ustaz. memakan ala Nabi ay Yarul, Yaglul, Ghalla. Tiga-tiga ni sama. Baik, asalnya apa? Asalnya Ghalla. Ini asal perkataannya dalam bentuk fi'il madhi, dhamirnya ialah huwa. Yaghul ini dalam bentuk fi'il mudhari', dhamirnya ialah huwa, dan di sini pun sama juga fi'il mudhari', dhamirnya adalah huwa. Ini mudhari' yang ghalla ini adalah dalam bentuk madhi. Baik. Kenapa yaghulla sini yaghlul? Pertama ini nanti sudah tentu bila kita tengok ya di awal perkataan huruf akhir mana? Baris atas. Baik. So kita tak panik sebab apa? Kita tahu mesti ada sesuatu yang jadikan barisnya itu berubah. Apa dia? So baliklah pada yang sebelumnya. Sebelum tu ada perkataan apa? An. So nanti antara huruf yang kita akan tengok nanti yang akan merubah barisnya jadi baris atas pula. Nasab Ustaz. Nasab baris atas. Betul. Kita baris ataskan fi'il Itu yang mudhari'. pertama. Yang kedua, yang ini ada dua lam, yang ini ada satu lam. Kenapa? Kerana yang ini dikembangkan. Direngkas. Direngkaskan. Dikembangkan. Kenapa dikembangkan? Kerana salah satu lam itu kena disukunkan. So kalau dia maintain dengan begini, yaghul, dia sabdu tapi nak sukun. Dia tak boleh. So dia kena dikembangkan. Maka dipecahkanlah lam itu jadi dua. Mana yang perlu disukunkan? Yang akhir. So yang depan tu dia adalah maintain dia punya baris dia. Baris depan. Okey. Sebenarnya kalau cerita perkataan ni, dia panjang sebenarnya. Sini rin ni sukun yaghlul. Asalnya adalah yaghlulu. Yaghlulu asal dia. Sini yaghul. Rin tu baris depan pula. Kan? Kenapa rin tu jadi baris depan? Kerana dia mengambil baris lam itu, kerana lam itu telah disabdukan. Dia jadi cerita lain pula. Yang sukun mengambil baris yang berbaris, nanti bila dikembangkan baris itu dipulangkan balik kepada yang asal dia. Pinjam nak bayar Ustaz Itu balik. perkataan So dia. dia masih berkaitan dengan yang Yaghul yang pertama tadi lah ya Ustaz. Sama. Dia pun pandai Ustaz, hutang kena bayar. Hutang kena bayar. So asalnya kalau saya tuliskan ke atas sikit ni tadi, asal perkataan itu adalah Yaghlulu. Yaghlulu. So bila nak digabungkan dia akan jadi macam ni. Rin jadi sukun, lam ini kan disambungkan dan dia baris depan. So macam mana nak bunyikan dia? Kita boleh bunyikan dia yaghlu, tapi kita apa yang kita terlepas? Apa ni sabdu dia tu? Sabdu tu tak, orang tak tahu. Orang dengar yaghlu, so orang bayangkan yaghlu tu macam ni tulisan dia. Yaghlu. Orang akan bayangkan macam ni. Sedangkan dia ada dua lam. So macam mana nak bagi lam itu bunyinya dua? So yang ini tadi, rin yang sukun ini tadi pun dibariskan lah. Dibariskan. So jadilah bunyi dia yaghul. Gitu. Kalau tidak dia dah jam Ustaz. Tak, kalau tak nanti jam. Sebab Arab bacaannya tu kena sebutannya kena sama macam bacaan. So kalau orang tak baca, orang hanya dengar, orang akan bayangkan perkataan tu sebiji macam mana yang tertulis. So sebab itu bahagian sabdu lah dan suku lah kadang-kadang yang mencabar. Sebab tu dia berubah jadi macam ni sebab orang yang dengar mesti sama macam orang yang baca. Dia tak boleh keliru. So dia tukar begini untuk nak elakkan kekeliruan. Baik. Tadi Ajar Nurul surah An-Nisa ayat yang ke 110. 110. An-Nisa 110. 96. Baik. Wa may masih di atas sikitlah. Wa may ya'mal su'an. Okey. Au yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahim. Yahdillah tu. Mana? Allah yahdi tu.
Jadi itu termasuk sekali kan? Kat mana yang belakang? Yajidi. Ya jadi. Oh ya jadi. Ya jadi. Ha, Mudorek juga kan? betul. Hmm. Yastaghfiri mudhari' juga, betul. Tapi dengan satu perkataan man tu semua berubah tu. Baik. Masya-Allah. Okay, baik. So dia bermula dengan di sini. Ini adalah mudhari' saya letakkan FM sahaja, dia akhir dengan sukun. Kenapa? Kerana ada man. Wa may ya'mal su'an au yazlim. Au Au tu kena ke? Au ini kan? diringkaskan au Atas. man yazlim sebenarnya. Tu Wa lah. may ya'mal Betul. su'an au man yazlim. Sebab itu yazlim juga dia adalah fi'il mudhari' dan akhirnya Berubah sukun. juga. Ah. Yang di belakang ini yastaghfiri, tandanya apa? Ya di awal perkataan huruf akhir sukun, sama dengan yajidi. Ya di awal perkataan huruf akhir sukun, huruf akhir sukun, huruf akhir baris bawah. Macam Kenapa mana baris tu? bawah? Asalnya dia adalah baris depan lah. Tapi apa yang berubah? Summa ke? Bukan summa. Apa yang berubah? Baik. Apa yang mengubah dia? Nak bersandar dengan Allah Kak Ustaz. Bukan. Tak juga. Ini Dia berubah, man. di sini dia berubah adalah kesan daripada man. Kesan daripada man. Dia kesan daripada man. Asalnya dia adalah sukun di sini. Summa yastaghfir yajid. Tapi sebab depan ni ada alif lam kan, so kena sambung lah. Yastaghfir sambung dengan Allah, yastaghfirillah. Kemudian yajid, nak sambung dengan Allah jadilah yajidillah. Macam mana tadi Ustaz? Lepas pula. Asalnya Dia adalah bagi bawah. yastaghfir. Asalnya adalah yastaghfir. Summa mati. yastaghfir, mati. Tapi dia Asalnya bagi baris baris sukun. Tapi dia jadi baris bawah sebab nak sambung dengan selepas itu perkataan Sebab ada alif lam. wasal tu. Ada wasal tu dia kena sambung, so dia kena bariskan lah. So jadilah yastaghfirillah. Sebab tak boleh baca summa yastaghfir Allah. Tak boleh baca sebab dia ada wasal ni, so dia kena sambung. So dia dibaris bawahkan. Yastaghfirillah, begitu juga dengan yajidillah. Dia adalah kesan kepada man. Dan kalau kita tengok sebenarnya dalam ayat yang dibawakan ini, okey, ayat yang sebut ni tak nampak. Baik, ayat sebut ni tak nampak. Itu baik. Okey, cantik. Ajar Nur dah tanyakan soalan tu. Lagi satu tadi apa Ajar Nur ya? At-Taghabun. Ayat ayat 9. Ini tak apa sangat kot. Rasa kot. Baik, masya-Allah. Yu'min. Kita ada zalika yauma yajma'ukum liyaumil jam'i zalika yaumut taghabun wa may yu'min. So ini adalah sukun kat sini tapi tak nampak sebab dengung. Dia sukun sebab apa? Man yang datang sebelum itu dia adalah fi'il mudhari'. Wa ya'mal sini pun sama. Wa may yu'min billah wa man ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannat. Baik. Kafir dan yudkhil, dia tak ada apa-apa kat depan tu. Dia terkesan dengan man. Dia Macam tadi lah Ustaz. terkesan dengan man. Okey, baik. Kenapa saya sebut terkesan? Man ini, kalau kita lihat dari sudut nahwu, namanya adalah man, kita sebut sebagai harf syartiyah. Harf syartiyah. Syarat. Ataupun harus sebut sebagai isim syarat. Dia adalah isim syarat. Di sini nampak syarat dia lah kan? Nampak Syarat. jawab syarat dia. Dia tadi yang masuk kita syarat dan jawab syarat. So, kalau buat ini, kesan dia ini. Buat ini, impact dia ini. So, wa may yu'min billah, dan siapa yang beriman kepada Allah, dan siapa yang beramal salihan, apa kesan dia? Yukaffir anhu sayyiati. Allah akan hapuskan kesalahan dia. Lagi kesan dia, wa yudkhil hujannat. Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. So, man ni dia yang apa? Ada kesan-kesan dia. So, mana yang kesan-kesan dia itu semua akan disukunkan juga. Sama macam dia kena ikut lah Ustaz. dia ikut sama. Tawabi' ataf. So dia akan ikut sama semua. So dia akan sukun, kalau mudhari' dia akan sukun juga. Kalau yang tadi dia bagi bawah sebab dia sebab hamzah wasal ada ya. Hamzah wasal, betul. So itu satu bentuk. Dan kalau kata ada fi'il mudhari' kesan daripada man itu, kalau kata dia adalah fi'il mudhari' yang ada huruf illah, maka huruf dia pun akan dibuang.
Contoh mungkin wa may yaghlul ya'ti. Ya'ti. Ya'ti ni asalnya apa? Macam ni tulisan dia. Ya'ti ada ya. Ya'ti ni asal dia. Tapi ta tu bagaimana? Dia dibuang. Sebab apa? Dia adalah kesan kepada perkataan man yang datang di depan tu. So dia dibuang. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perasan perkataan man ini juga, kadang dia mesti kalau kata man lepas itu ada fi'il madhi sukun. So dia mesti ada syarat dia, ada kesan daripada perkataan tu. So dia diketahui dengan apa? Selepas itu ada perkataan fa. So itu kesan dia. Kalau dia datang dalam bentuk isim. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, kesannya apa? Mereka itulah orang-orang yang rugi. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. So kesan dia, siapa yang tukar nikmat Allah, lepas nikmat Allah tu datang, kesannya apa? Oh, Allah Tuhan yang maha keras dia punya iqab dia. Balasan yang akan diberikan. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu. So ini perbuatan dia, ini kesan dia. Okey, so dia diketahui dengan dua. Satu, kalau mudhari' sama juga kesan dia, sukun akhir ataupun dibuang huruf, ataupun dia akan ada huruf fa yang berada selepas daripada itu. Okey. Ustaz nak tanya. Ya, saya. Silakan. Ustaz dah habis kah? Dah. Okey, saya nak tanya. Okey, nampak gaya man ni macam in dia ada dua fi'il FM. So Betul. maknanya macam man ni nampak je macam ada dua FM juga Ustaz. Betul. Cuma Betul. dia tak taruh yang Ustaz cakap tu invisible man tu. Sebelum tu. Macam tadi au kan. Au man tu tak ada kat situ. Tapi sebenarnya dia ada. Betul. Okey. Betul. Kalau ayat yang panjang akan diselitkan dengan perkataan wa ataupun au. Dan ini kita dah maklum Ataf dia lah, adalah ataf. ataf. Dia ataf dia mengikut. Tapi ada tempat kalau kata kita jumpa ayat yang Allah letak. Contoh. Wa may ya'mal. Wa may, kemudian Allah letakkan wa may yu'min. So man itu berada pada tempat yang dia tak sepatutnya ada, sebab dia adalah pengulangan. So bila diletakkan, so itu nanti pergi pada bahagian tadaburnya lah, kenapa dia berada di situ. So dia man ini disama dengan in, dia ada perbuatan dan juga kesan daripada perbuatan tersebut. So dia ada dua. Sebab tu kita akan jumpa kalau mudhari' ada dua, ada tiga. Okey. So man pun ada lebih daripada satu. Okey. Ya, so man dia ada dua. Satu man yang menunjukkan kepada man yang biasa, orang yang, kan kita ada man juga yang orang yang. So kalau man yang maknanya adalah orang yang, so fi'il mudhari' yang datang selepas itu dia akan baris biasalah, dia tak akan sukun. Tapi kalau man yang syartiyah ini yang menunjukkan pada kesan dan perbuatan dan impact dia, kan? So dia akan ada sukun. So dia itu dibezakan. Lepas tu dalam terjemahan akan beza. Man orang yang dan man yang sesiapa. So ini man ini diterjemahkan dengan sesiapa. Dia tak diterjemahkan dengan orang yang. Oh, yang mausul tu tak ada lah Ustaz. Man yang mausul juga sama. Man yang mausul tu juga terjemah dengan orang yang. Orang yang. Okay. Sebab tu Ustaz, kalau kita baca, nampak gaya dia Ustaz dah beri satu tip. Bila ada macam gini, kita kalau baca lebih bagus, kita sambung in, fa. Maka kan. Betul. Jadi, itu. Kalau Dia ini terjadi, kalau buat macam ini dia punya akibat dia. Betul. Okey. Kan, so dia ada fa yang kita okey untuk berhenti, ada fa yang memang cantiknya tu sambung sebab dia cerita bersambung. Kalau tak, ceritanya itu tak cantik. Kalau kita wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazahu, boleh lah kan. Tapi kalau kita baca bagi apa Ustaz? Fa sababiyah apa? Betul. Betul lah tu sebab. Sebab fa sababiyah. Dalam bahagian ataf itu kita dah lihat kan, fa ada beberapa kan, ada fa ataf, fa as-sababiyah, ada beberapa fa yang kita dah lihat. So ni adalah fa as-sababiyah, menunjukkan kepada sebab. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'u. So dia itu kesan dia. Lepas tu dibuat, tu kesan dia. So tu Ustaz nak tanya sikit. silakan. Ustaz dah habis dah kata?
Dah, sudah habis saya nak tutup dah dengan tasbih Nak kafarah. tanya yang tadi, no punya ayat yang tadi yang Ustaz ambil tadi. An-Nisa ke Taghabun? Nisa, lah. bukan. An-Nisa. Nisa. Okey. 110. 110. Cantik apa tu ayat tu banyak. Okay, baik. Ustaz, kalau kita tengok dekat sini Ustaz, saya mana dia? Ni. Dia letak summa situ. Summa di situ walaupun dia surah huruf ataf, dia akan ambil juga peranan man tu. Tetapi dekat sini dia tidak biasa jawab. Dia macam kita lantas menunjukkan bila kita buat sesuatu benda yang salah ataupun kita menzalimi diri kita, kalau ambil masa lama baru kita nak beristighfar, masih lagi Allah akan sebab Betul Kak Nal. selalunya dia Terbaik Kak punya Nal. jawapan jawab lil syarti man, ya biasanya fa. Tapi dalam kes ni dia letak summa, menunjukkan Ya, betul, Kak bahawa Nal. kita ni kadang-kadang kita tak perasan kita ataupun kita dalam masa tu kita rasa kita tak buat salah ke apa benda tak betul, tapi maknanya kalau dah lama-lama, the reason Allah letak summa dekat sini mungkin kita ni ambil masa juga nak mengenali kita punya ni kan. Kesalahan kita. Adakah itu ni? Kesalahan nak beristighfar. Kenapa selalunya tidak fayastaghfiru? Kalau fayastaghfirillah tu maknanya kita banyaklah terlepas kan, sebab kita bila kita dah buat salah tu kita jarang kita ingat masa tu. Betul. Masya-Allah, betul. Jadi kat sini Allah memang dia tahu. Dia memang dah peka dah perangai kita. Dia peka dah perangai kita kan. Menunjukkan kesifat amanan dia kan. Sebab dia bagi kelonggaran kepada kita. Betul ke Ustaz kalau kita buat cara macam tu? Nampak gaya betul Kanya? Betul. Memang betul. Nampak tu. Pandai Kanya nampak ni. Beberapa ulama mazhab telah menyokong ajarannya. Betul ke Ustaz? Jadi maknanya kan. Summa tu dia lambat sikit. Dia fa tu cepat. Selalunya kan jawab pada man kan. Tapi dalam ayat ni summa. Kan jadi maknanya dua tu cepat tapi dia ambil masa summa ni. Yalah, terhege-hege lah macam kita ni. Macam saya. Masih lagi kita rasa kita terror lagi. Itu yang sebab dia selalu dia macam ni manusia ni. Bila dia buat salah tu dia masih hego, dia takkan mengaku. Itu yang sebabnya kan. Jadi Allah is so great kan. Dia letak semua situ. Kalau dia kata fayastaghfiri, habis kita. Masya-Allah. Cuba tengok ayat yang bawah tu. Takut aku dengar. Yang mana? Faman yaksib Mama Yaksif, itu yang cepat je kalau buat dosa. Itu kenyataan, tapi yang ini dia nak suruh kita istighfar ni bagi ambil diri kita ni. Dia beri tempoh tu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Itulah. Ustaz nak tanya lagi kan. Ini nak tanya soalan bukanlah out of Arab ni. Jadi maknanya kita boleh pukalkan. Maknanya bukan lah, maknanya kita kalau kita punya istighfar tu kita boleh pukalkan, maknanya kita boleh bawa benda-benda yang lama-lama sangat, boleh lah, maknanya kita pukal masukkan sekali. Boleh kan? Boleh pakejkan sekali. Kan? Jadi dia allow kita package ya. Okey. Masya-Allah. Tapi kalau sempat nak package juga Kaknya. Kalau tak sempat nak package. Tapi Kaknya memang terpesona bila Ustaz ambil ni, kita tu Kaknya tengok summa tu. Sebab apa selalunya dia punya jawab man ni biasanya fa. Tapi yang ini yang bila nak perlukan kita ni, Allah ni he is so great lah. Masya-Allah. Kalau ajarannya ada semua. Kalau tengok kan sebenarnya pada ayat ni jawabnya itu berada di belakang lagi daripada itu. Ini sampai ke sini Allah menggambarkan sifat kita. Allah kata, masih lagi belum jawab lagi ni ke? Siapa yang dia buat su'an au yazlim, kemudian ataupun dia menzalimi diri dia, kemudian lama lepas tu barulah dia beristighfar. Belum jawab lagi. Jawapan dia kat sini. Jawapan dia?
Sini jawapan dia. Oh, situ dia. Tapi tak ada indication menunjukkan yang Tapi keluar. nak poin yang hanya kongsikan itu semua menunjukkan kita lama baru kita istighfar, Betul tapi lah. tengok jawapan Allah, fa pun tak ada. Oh, dia pun ambil masa. Dia pun memang masa lama juga. Tak, Allah akan ampunkan. Kalau fa tu kita kata dah cepat, kalau Ha? dia buang fa, Oh, terus saja. Ada langsung terus. Serta-merta. Oh, mubasyarah. walaupun kita dah Banyak. lama buat dosa, Kan? baru minta ampun, tak sempat kita entah belum habis lagi meminta ampun, doa tu belum sempat Allahu turun Akbar. tangan, Kita istighfar saja pun Allah dah ampunkan Ustaz kan? dah yajidillah ghafurur rahimah dah. Tak sempat lagi turun tangan. Fa Tak pun perlulah Allah takut. tak gunakan. Jadi Ustaz macam ni kan, macam kita Ustaz macam nampak mana dia punya ni. Kalau kita kadang-kadang dalam ayat Quran dia ada benda yang nak menolong mengatakan yang itu. Adakah jawab syarat ni kita kena tengok dia punya makna tanpa ada macam kata tak ada dekat sini fa ke, sebab Allah dekat sini nak menunjukkan serta-merta. Tu satu poin yang Boleh. saya dapat. Dia boleh untuk Oh. jawab syarat-syarat ini semua dia sangat mudah difahami. First kita Okey. teks Arab kita boleh agak. Yang kedua baca terjemahan insya-Allah kita boleh nampak. Di sini letakkan siapa yang aku kejahatan mengenai dirinya kemudian dimohon ampun nescaya. Okay. Oh, yeah, because Itu sebab dia punya kemudian jawapan. tu is part of the orang lagi kan. Okay. Betul. Tapi poin tadi yang sebutkan kita buat dosa lama baru minta ampun dan Allah letakkan walaupun dah lama baru kita minta ampun, kita pukalkan daripada dulu punya sekali, tapi bila sampai tang pengampunan untuk orang yang dia betul nak minta ampun, Allah lebih suka nak mengampunkan dia. Tak payah tunggu masa yang panjang-panjang. Tak payah tunggu fa. Terus sahaja ya jadilah. Setiap kali dia datang je istighfar, dia pasti akan jumpa Allah kat situ. Dah tunggu dah dia nak minta ampun punya. Ya saya, silakan. Ustaz, nak tanya pasal Allah ampunkan yang lepas-lepas tu, yang dalam solat yang kita minta tutup aib tu termasuk dalam pengampunan Ustaz Termasuk sekali. Tutup aib kan? Betul. Termasuk sekali kan? Rabbi firli warhamni wajburni dekat situ Betul. Ustaz. Betul. Betul. Sebab nanti dalam hadis mungkin nanti saya nak kongsikan, kita buat satu sesi ringkas ke. Itu minta maaf sekali tu habislah. Dia tak ada lah catatan lagi padam terus. Nanti Kan ada maaf sekali dah bulan, hadis apalah yang bulan. Nabi sebutkan tentang penghuni syurga yang terakhir sekali masuk. Maka dibentangkan kitab dia. Allah cakap kat malaikat, bentangkan dosa-dosa kecil dia dulu. So dibentangkanlah dosa kecil dia dulu, lepas tu Allah tanya dia, engkau buat ni, waktu ni, engkau buat ni, engkau buat ni. Semua dia kata ya. Allah cerita tentang semua dosa kecil dia dan dia tengok semuanya detail, masa, saat, waktu, pakai baju apa, buat macam mana, semua dekat situ. Dan waktu tu hamba tu dalam kepala dia, ini aku punya dosa kecil, aku tak tahulah kan lagi dosa besar aku macam mana. Habis dah. Yang kecil pun macam ni. Tiba-tiba Allah habis cerita semua dosa kecil dia, lepas tu selesai. Lepas tu Allah, dia tanya kalau, ya Allah, aku ada benda yang aku buat dulu, lam araha huna, yang aku tak nampak kat sini. Mana pergi ya Allah? Waktu tu Nabi cakap macam tu, Nabi tertawa, sehari sebut sampai Nabi nampak Nabi punya gigi geraham tu. Ketawa sampai bergoyang Nabi punya bahu. Nabi, kenapa? Kerana Allah waktu tu pun gelak tengok hamba tu macam tu. Sebab kita cuak dosa kecil sikit punya detail, dosa besar mesti kantoi habis lagi punya lah. Kan? So Allah tertawa tengok hamba tu yang dia cuak. Tanya mana yang besar, tak ada ke? So Allah tertawa melihat yang demikian. So inilah dia antara contohnya, yastaghfirillah yajidillah. Orang tu datang dia nak beristighfar, dia dah siap dah nampak. Allah dah ada dah kat depan tu. Dia datang je nak istighfar, Allah dah siap ada dah kat depan tu nak terima istighfar dia. Itu tak perlu kepada disambut siap. Rugi lah Ustaz kalau tak istighfar. Rugi. Dia bukannya kalau kita datang pergi jumpa orang kenamaan, kita sampai kita baru duduk, dia pun keluar datang. Kita rasa macam dia memang tunggu kita. Tapi kalau kita sampai dia dah tunggu, kita rasa macam mana, ini betul dia nak luangkan masa nak jumpa aku ni. Aku sampai dia dah tunggu dah kat situ. So itu Allah, kita datang nak beristighfar, nak minta ampun, Allah dah siap tunggu dah. Ya jidillah.
Yajidillah ni adalah engkau akan mendapati, perkataannya wajadah, wujud. Seolah macam ada depan mata. Yajidillah, engkau akan mendapati depan mata engkau Allah, di Tuhan yang Ghafurur Rahim. Begitu. Ustaz Ya, nak baik. tanya. Silakan Saja Yud. Nah, boleh tadi minta maaf. Ya. Tadi ayat 4110 ni, okay, sorry. Dia wamai ni Ustaz kata dia punya jawapan dia fa, kan? But in this case, wamai ni jawapan dia soma, kan? Dia punya Tak, jawapan dia belakang. Yajidillah. Allah yajidillah. tak, kita nak kata tadi kesan dia, jawapan dia kesan dia. So kalau wamai ya'mal ni fa dia punya, kita nak tunggu apa benda kesan dia, tengok fa tu. And then satu lagi, kalau kita nak tunggu, kita nak tunggu apa kesan dia, kita kena cari fa dengan soma lah. Because Tak. ya, Okey, silakan lagi. for tadi kita punya 161 Ali Imran ni kan, after Al-Qiyamah tu kan, ayat yang sama lah kan, ada soma. Macam that soma tu is answering wamai tu. Betul ke? Okey, baik. Summa umumnya fa dan juga summa menunjukkan kepada turutan cerita. Turutan cerita, lepas ini kemudian ini kemudian ini. Dan dilihat dari sudut bahasa, fa dan summa menunjukkan jurang masa yang berbeza. Baik. Untuk perkataan man syartiyah, yang digandingkan adalah dengan fa. Dia bukan dengan summa. Summa dia bukan jawapan kepada man, bukan. Jawapan dia hanya fa sahaja. Dia tidak summa. Dan sebab itu di sini bahagian sampai summa yastaghfirillah, ini bukan dia punya jawapan dia. Ini potongan dia begini. Jawapannya bermula di sini. Sebab kalau kita sebutkan, dan siapa yang dia buat yang tak elok ataupun dia menzalimi diri dia, kemudian dia mohon ampun kepada Allah. So dia tak, kesan dia apa? Tak ada. Kalau kita berhenti setakat itu, dia tak lengkap. Dia tidak difahami. So dia kena ada belakang tu. So belakang tu yang melengkapkan, dan belakang itulah dia punya jawapan. Dia kalau kita nak tahu, kalau kita berhenti tu dia jadi tak lengkap. Contoh kalau kita berhenti kat sini, wa may yaksib itsman, dan barang siapa yang dia buat dosa. Tu macam apa? Tak ada. So sama dengan yang sini. Sama. Dia kiranya dia ya'mal su'an, ataupun ini yang kedua, dia yazlim nafsahu, tapi sama ada dia ya'mal ataupun yazlim, ini yang dia buat. Dia yastaghfirillah. Kalau dia ya'mal su'an saja, kemudian dia tak yastaghfirillah, kan tak adalah yajidillah itu. Allah kata kedua-dua ini, sama ada dia buat jahat ataupun dia buat dosa, kemudian dia beristighfar. So dia ni satu kumpulan. Barulah niscaya, tu baru sampai dia punya jawapan. So fa ni is soma ni kemudian, fa ni is Okey, fa ini kalau ikut dari sudut nahwu, dia adalah jawab kepada man. Dia adalah gandingan jawapan kepada man. Kalau kita daripada sudut bahasa dia. So sudut bahasanya, fa adalah jawapan kepada man, summa dia tidak digunakan untuk jawapan sebagai jawapan kepada man. Digunakan fa. Dan jawapannya itu adalah yang datang selepas daripada fa itu. Kan dia tak mestilah fa itu je pun. Kalau kata tak guna fa boleh, tak boleh je. Ini cuma indikator mudah untuk kita nak tahu di manakah jawapan kepada man itu. So dia datang, apa yang datang selepas daripada fa. Selepas daripada fa itu yang dikira sebagai jawapan. So dia tak semestinya dalam ayat yang sama ya, next ayat. Betul. Dia boleh next ayat, dia boleh selang berapa, dia boleh dekat, dia boleh jauh, dia boleh dengan fa ataupun tanpa fa. Tapi asasnya adalah gandingan dia dengan fa. Gandingan dengan fa. Tu dia punya gandingan dia. Baik. So ini man. Ustaz, Ustaz. Salam. Saya saja nak confirmation. Yang tadi ayat 110, ayat apa surah An-Nisa itu. Kan? Ustaz tunjukkan balik tak surah
skrin. Baik. Ayat 110. Yang ini saya nak confirmation saya, kita daripada dengar bukan daripada tulisan, jadi kita punya sebutan kaf ke kan. Contoh summa yastaghfirillah tu, sebab yang kena Ustaz kata tadi yastaghfir mati kan. Sebab oleh kerana ada alif lam Allah tu yang ni membariskan bawah huruf ra tu. Dia terminologi je saya dengar lah. Ya, itikat sakinah ke, betul tak Ustaz? Saya dengar, saya tak tahu what is the real Apa, kenapa term. dibariskan? Ya. Betul. Terminologi dia Ustaz Betul. itikat sakinah, tapi dari segi tulisan ni saya tak tahu lah kaf ke kaf. Boleh Ustaz tolong Okey. Iltiqa tu dengan qaf. dengan kaf. Al-iltiqa. Ada nun kan? Al-iltiqa. Berjumpa Ustaz jumpa. Berjumpa. Dia sama dengan perkataan kita ilal liqa tu. Okey. Al-iltiqa as-sakinain. Sakinain tu kaf lah. Sakinain. Kaf. So dia dua sukun yang bertemu, so salah satu perlu dibariskan. Saya ingat iltiqa. Okey. Bertemu lah. Okey. Betul. Okey. Kita dengar aje Ustaz nak cek buku tak tahu mana. Terima kasih Ustaz. Sama. Dari segi pendengaran tu Okey lah, dapat tangkap bunyinya tu okey lah tu kan. Kalau dengar sekali dengar, betul dah sebutan tu, walaupun depan tu mungkin tak pasti kan, tapi betul lah sebutan. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kira kalau cakap boleh faham lah. Macam apa, kalau Bangla Pakistan cakap Melayu kan, boleh faham lah, walaupun video yang saya baru tengok lalu kat news feed semalam, Bangla jual karipap kat Petronas tu. Dia pun jual, kakak beli ini apa, caripap. Apa benda tu? Oh, karipap. Ya. Dia tak reti sebut, dia sebut cari. Nak sebut karipap dia tak reti. Tapi orang boleh lah agak-agak apa benda lah yang disebut. Dia belajar sin sin tu semua caca lah tu katnya. Cari jadi. C. Betul. Baik, so ini huruf kita yang terakhir dalam kumpulan yang awal ini, yang kita tak namakan kumpulan dia apa. Tak apa, tak payah tahu pun nama kumpulan dia apa di awal ini. Janji yang kita tahu, ini adalah huruf-huruf yang akan menjadikan fi'il mudhari' itu berbaris sukun. Di akhirnya. Baik. Kita melihat pada yang seterusnya. Kumpulan yang akan merubah baris akhir fi'il mudhari' kepada baris atas. So tadi adalah huruf-huruf yang menjadikan baris akhir fi'il mudhari' itu sukun. Yang ini dia akan menjadikan baris akhir fi'il mudhari' itu berbaris atas. So kita ada Ustaz, sorry. 3, 4, 5, 6 Ustaz, silakan. Saya nak tanya. Okey, tak. Kita dah cover lama dengan lam Ustaz? Dah. Oh ya Allahu Akbar, apa laku ni? Itu awal dulu. Lama awal dulu je sana. Aduh, okey Ustaz, tak apa. Sorry Ustaz. Lam nombor 1, lama nombor 2 Ustaz cover. Aduh, ketinggalan zaman. Terima kasih Haji Ustaz. saya waktu tu kat luar kot, yang Haji saya keluar. Kat luar tu. Okey. Thank you. Right. Ini adalah set huruf 2, 4, 6 huruf yang merubah baris akhir fi'il mudhari' menjadi baris atas. Ini tadi soalan yang Ajayuk tanya tentang perkataan yaghul. Yaghul. Dia adalah yaghulla. Kenapa? Inilah perkataan dia tadi ada kat depan tu perkataan an. Untuk set awal tadi kita ada in, yang ini kita ada an. In buat apa? An buat apa? Tak kisah. Benda janji kita tahu diubah baris akhir fi'il mudhari', selesai. Diubah disukun jadi tak apa, itu nanti cerita kemudian. Nanti kita akan tengok. Baik, perkataannya an, lan, lam, kai, fa dan juga hatta. So ini maknanya tak
tahu dulu, tak apa. Mana saya letakkan ni contoh lam tujuan. Kenapa? Kerana nanti dia ada lam yang pelbagai. Kan kita ada jumpa lam sebelum ini huruf jar, tapi ini bukan lam huruf jar, dia adalah lam yang menunjukkan kepada tujuan. So, itu saya letakkan dia tujuan ni bukan dia punya makna. Fa, dia ada beberapa fa yang kita dah belajar sebelum ini dalam ataf. Dan ini fa yang menunjukkan kepada sebab ataupun kesan. So ini yang tadi apa? Antaranya digunakan juga dalam yang digandingkan dengan man. Tapi yang ini nanti sababiyah. Yang ini nanti dia tidak digandingkan dengan man dan ada yang digandingkan. Baik. Kita lihat pada huruf pertama an. Sadim pun tak sempat. Baik. Okey. Saya bagi masa sekejap. Tulis. Minta maaf. Sementara tu saya pergi minum air kejap boleh? Boleh. Ambil Pergi je tekak 2 Scott. jam. 2 jam dah Ustaz. Screenshot. Gambar. Sabar. Nanti tak berbuat. Ambil gambar tak tulis balik nanti. Terus meraban cari. Sama lah tu. Lepas tu terdelete habis. Haji Syekh tak masuk ke yang 30-31 Disember? Apa tu? Dia Ustaz buat macam crash course lah. Tapi macam revision lah. For you as a revision lah. Forward kan? Easy. Ya. Daripada forward kan Senin sampai kita- Jumaat. I rasa I dah hantar kat you lah. Yalah. Nanti I scroll balik. Dah ada dalam grup dah. Malam tadi kalau buat dapat apa? Dapat kit apa tu? Card kit. Apa nama dia panggil? Macam flashcard pun ada Flash lah. card lah. Macam flash card lah. Okay. Thanks. Haji Yahya dah masuk dah. Gua paksa dia masuk. Kata dia heboh. Dia tak dapat drop picture. Dia tak nak. Okey. Baik, kita lihat pada huruf yang pertama an. Di mana Allah Subhanahu innallaha la yastahyi an yadriba. Masalan. Kataan yadriba. Tanda ya dia perkataan huruf akhir dia baris atas, asalnya dia baris Depan. Okey. Kenapa jadi baris atas? Kerana huruf yang datang sebelum itu sini ada huruf So hamzah nun ni nanti ada banyak. Kita ada an, kita ada in, kita ada inna. Kan? Itu dia lebih kurang barisnya berbeza, fungsinya pun berbeza, kesan pada perkataan juga adalah berbeza. So asalnya ada timbul jadi yadriba kerana ada an, tapi yadriba ini dia maintain sebagai fi'il mudhari' juga. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala. So mana yang dia kena dengung, dia tak tulis sukun lah atas nun tu. Kan? Mana yang dia tak macam nanti bawah ni nanti dia akan tulis sukun lah. Itu tengok, itu bahagian tajwid. Bahagian tajwid. Tapi perkataannya apa? Apa maknanya Ustaz? Kalau diterjemahkan sebagai bahawa. Dan terjemahkan sebagai bahawa. Tapi nanti kalau kita pergi kepada Nahu dan kita masukkan dia dengan Quran, setiap perkataan ini nanti terjemahan terjemahan lah. Tapi kesan dia nanti pada ayat dia akan ada, kerana perkataan tu nanti dia letakkan ada sebab dia, sama ada dari sudut bahasa dia memang kena ada, ataupun daripada sudut makna dia adalah tambahan yang diletakkan di situ. Kan macam kita baca sebelum ini huruf jar kalau tengok dalam Quran dia adalah nak sebagai kata sendi, dan dia juga ada dalam ayat yang diletakkan sebagai tambahan, dan dia ada tambahan makna daripada sudut tadaburnya. Begitu juga dengan semua huruf yang lain juga. Ayyu solat ya dia perkataan huruf akhir berbaris depan. Nabi di sini dia berbaris baris atas. Kenapa? An yang berada di depan itu.
Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Perkataan an. Di sini nampak pula sukun dia jelas. Kenapa? Dia bertemu dengan hamzah. So aqula, hamzah di awal perkataan, huruf akhir baris atas, asalnya baris depan, berubah kerana ada an. Tapi kategorinya apa? Tetap sama. Dia adalah fi'il mudhari'. So tadaburnya ambillah tadabur yang fi'il mudhari' itu. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Perkataan takuna. Ta di awal perkataan, huruf akhir baris atas. Kenapa? An yang berada di depan itu. Kategorinya sama, dia adalah tetap fi'il mudhari'. Yang terakhir, maka lana an nusyrika billahi min syai'. Perkataan nusyrika, nun di awal perkataan, huruf akhir berbaris atas kerana an yang berada di depan. Tapi kategorinya sama, dia tetap adalah fi'il mudhari'. Kenapa kena tahu? Kerana kadang ayat itu cerita tentang perkara yang dah lepas. Contoh, ayat ni tengah cerita benda yang dah lepas. Makana, ni adalah fi'il madhi. Kan? Tapi lepas itu ditukar bentuk jadi fi'il mudhari'. Sebab itu kita nak kenal mani mudhari' itu adalah mudhari'. Untuk tujuannya adalah tadabbur. Perkataan yang pertama, an. Perkataan yang kedua, kai. Kai ni dia mudah sikit, kita nak tengok kai. Pakai nakir. Kai. Firman Allah, wa minkum may yuraddu. Kalau tengok sini, kita ada man, sini ada yuraddu. Yuraddu, ya di awal perkataan, huruf akhir berdepan. Lengkap tak tanda fi'il mudhari' itu? Lengkap. Lengkap. Tapi ini man. Man tadi kan kita belajar disukunkan. Sukun lah ujung tu, dah lagi satu lagi sukun. So, apa? Maka man di sini, dia bukanlah man yang syartiyah tadi. Ini man yang dalam terjemahannya orang yang. Kan? So kita orang yang dengan sesiapa tadi kan. So, kalau yang sesiapa tu yang dia ada kesan tu, yang ni orang yang kan. Dan di antara mereka man, orang yang yuraddu, ia dikembalikan. Sebab tu fi'il mudhari' yang atas lepas tu dia maintain macam biasa. Arzalil umri likai la ya'lama ba'da ilmi syai'a. Perkataan kai, kita potong dulu li yang berada di depan itu. Perkataan kai ini sahaja. Baik. Mana mudhari' dia? Mudhari'nya nun kat depan sana. Likai la ya'lama. So ada la kat sini kerana kai ini nanti dia akan dua. Sama ada perkataan tu direct datang ataupun adanya huruf la kat depan tu. La kat depan tu menunjukkan kepada penafian. Penafian dia akan dua datang. Sama ada direct mudhari' ataupun dia akan ada la. Oh, dia bukan larangan Okay. Bukan. Bukan larangan. Dia penafian. Lam nafi ya. Lam nafi. Likai la ya'lama. So ini mudhari'nya ya di perkataan huruf akhir baris atas. Kenapa? Kerana kai yang berada di depan. Bukan kerana la, tapi kerana kai yang berada di depan itu. Kai nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran. Perkataan kai berada di depan. Sebab itu nusabbihaka. Okey. Nak buat apa? Potong dulu ka itu, tinggallah nusabbiha. Nusabbiha nun di awal perkataan, huruf akhir baris atas. Kenapa? Ka yang berada di depan itu. Tapi dia maintain sebagai fi'il mudhari'. Kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka. Kita potong wa, kita potong baik, nadhkura, apakah tanda yang ada pada perkataan nadhkura? Nun di awal perkataan, huruf akhir adalah berbaris atas. Kenapa baris atas? Kita tengok. Kenapa? Adakah kerana wa? Bukan. Dia kerana kai yang kat depan tu. Wa ni dia sambungkan ceritanya. So, asalnya ialah
kai nusabbihaka katsira wa kai nadhkuraka katsira. Dia sebut sekali sahaja. Okey. Kenapa sebut sekali? Memang itulah biasanya kita tak ulang lah kan. Ali pergi kedai, Ali ini, Ali itu, Ali itu. Tak, kita sebut Ali pergi kedai, dia ini, dia ini, dia ini. Kan? So bila kalau kata kita jumpa dia diulang, maka kita tahu itu bukan kaedah bahasa yang biasa. Kan? Okey. Dia Okey, Ustaz. mesti ada sesuatu yang Nak tegas. special, yang Allah nak suruh kita tengok. Macam mana? Macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka betul sekali je, patutnya iyyaka na'budu wa nasta'in. Tapi iyyaka itu diulang 2 kali. Patutnya sekali sahaja sudah mencukupi, macam ayat ni lah. Kai nusabbihaka wa nadhkuraka. Sekali sahaja. Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan. Perkataan kai. Selepas itu taqarra, tandanya ta di awal perkataan, huruf akhir berbaris atas. Tak apa, kita relax je walaupun dia bukan baris depan kerana dia ada kesan daripada perkataan kai. Kategori yang tak sama dia adalah fi'il mudhari'. Kalau tengok cerita macam saya sebutkan, kenapa nak kena-kena? Sebab faraja'naka. So ini adalah cerita yang dulu. Ini faraja'na, raja'naka ini adalah bentuk madhi. Tapi dalam cerita ini juga ada masukkan mudhari'. Sebab tu nak kena kenal apa yang mudhari', sebab tadaburnya nanti adalah berbeza. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, katan kai. Yakuna, ya ada perkataan huruf akhir baris atas. Kenapa kai nun kat depan tu? Yang jadikan dia baris atas. Tapi dia kekal sebagai fi'il mudhari'. Ini perkataan yang kedua. Lagi perkataan yang ketiga, lan. Kai ini tadi kalau ikut terjemahan, diterjemahkan dengan agar ataupun supaya. Tengok pada ayat. Lan. Baik, lan diterjemahkan dengan apa? Sekali-kali tidak. Itu terjemahannya. Sekali-kali tidak. Ataupun tidak sekali-kali. Dia bentuk penafian. Ada menyebutkannya lil abad, ada yang menunjukkannya secara majority. Lil abad itu maksud dia penafian selama-lamanya. Ada yang menyebutkan dia adalah bentuk penafian secara majority. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Perkataan yadkhula, tanda yang ada ya di perkataan huruf akhir baris atas. Kenapa jadi baris atas? Kerana lan yang berada di depan itu dah ubah baris dia. Tapi kategorinya apa? Tetap sama. Dia adalah fi'il mudhari'. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Nun di awal perkataan huruf akhir baris atas. Kesan daripada lan di depan. Wa may yal'anillaha falan tajida lahu nasira. Perkataan lan dia bersambung dengan fa. Tajida, ta dia perkataan huruf akhir baris atas. Kenapa lan berada di Hadapan. lan yang berada di hadapan itu? Baik, kita sama tetap fi'il mudhari'. Dan depan ni kita tengok ada perkataan apa? Man. Dengan yal'an, yal'ani asalnya adalah yal'an. Wa may yal'an. So menjadi sukun sebab apa? Sebab man yang berada di depan. Wa may yal'anillaha, ada fa. So ini kesan dia. Falan tajidalahu nasira. Dan barang siapa yang dia yal'an, yal'an ni apa maksud dia?
Literally terjemahannya adalah me, Laknat. melaknat. Dan siapa yang dia melaknat Allah? Ada ke orang tergamak nama melaknat Allah? Allahu Akbar. Tak ada kan? Tapi Allah sebutkan, maknanya mesti ada. Mesti ada lah kalau Orang tak Yahudi kalau tu kita ada tak kan? tahu. Bila Ha. kita melaknat orang lain punya agama, orang lain melaknat agama kita, dia nama Allah lah. Itu kan. Pertama, bila Allah sebutkan mesti ada lah, walaupun kita teruknya perbuatan ni siapa yang buat, kan? Kedua, dan Allah sebutkan ini, wa may yal'anillaha falan tajida lahu nasira, dan Allah tidak akan menjadi penolong dia. Allah tolong tak orang-orang kafir? Tak. Allah tak tolong orang kafir. Allah hanya tolong orang yang Islam, orang beriman je. So dia cerita tentang orang Islam yang dia melaknat Allah Azza wa Jalla, dan itu perkara yang mustahil pada akal logik kita lah. Kan, tapi sudah tentu banyak dalam Al-Quran apa yang disebutkan itu adalah perbuatan yang indirectly. Macam Allah kata dia berpaling daripada Allah, kan? Berpaling itu bukan maksud dia pusingkan muka dia daripada Allah, tapi daripada apa? Daripada Tuhan Allah. suruhan Allah, larangan daripada Quran, daripada ajaran Allah dan sebagainya. So yal'an ini pun sama. Dia bukan melaknat Allah, walaupun berkemungkinan ada, kan, tapi Ustaz, ada orang yang masa ada orang yang ni viral ni. ada je orang yang sampai tahap mungkin masalah Sampai dan batas. sebagainya, kan, ada. Tapi dalam masa yang sama, yal'an itu juga nanti ada dalam bentuk perbuatan manusia yang menunjukkan macam dia itu, kan. Nanti boleh cari makna yang lain selain daripada makna laknat. So kita ambil makna dia laknat je lah. So kalau nak tahu apa lagi makna yang ada supaya kita nampak jelas ayat itu, kita pergi kepada makna-makna yang lain yang ada dalam ayat Ayat tersebut. masukkan. Dalam ayat tersebut, kan. Ustaz, Dan antaranya yang sebutkan tadi juga, bila Nabi sebutkan dalam hadis, bila seorang itu dia melaknat agama orang lain, maka apa tu, orang tu akan melaknat kembali agama dia. Saya tergelak tengok si Amru baru keluar dengan Bola. Bawa bola lagi Ustaz. so, dia keluar bawa bola, lepas tu dia pandang saya, dia gelak-gelak. Sebab dia kalau bangun tidur mesti datang sini. Saya tergelak tengok dia. Kalau kita tengok perkataan laknat, apa lagi maksud yang lain yang ada? Lam, ain. Tutup mata dulu. Okey. Lam, ain, nun. Qaf. Okey. Mengutuk. Okey. Mengusir, menyeksa. Mengutuk. Itu yang tadi kita kutuk agama lain, orang tu dia kutuk agama kita, kan. Mengutuk Ustaz, dirinya sendiri ada. Ya, saya. dalam di tafsir kat ni, dia bukan orang yang dia orang yang dilaknat Allah. Betul. Itu pun perbezaan juga. Wa may yal'anillah. Tengok baris. Mana baris tadi? Sebab I think kalau dilaknat ni lagi ada budi bahasa lah kan. Betul. Okey. Maf'ul ke tidak? Dilaknat Allah. So an ini Allah adalah sebagai pelakunya. So siapa yang Allah melaknat dia, maka dia tak akan memperolehi sebagai nasira. Dan Allah Azza wa Jalla akan memperlakukan kepada hambanya seperti mana hamba itu memperlakukan kepadanya. Betul? Kan? Allah akan buat macam tu. Siapa melaknat tu bukan orang tu yang melaknat Allah. Allah melaknat dia. Yalah, sebab dia melaknat agama Allah, sebab dia melaknat Allah, Allah laknatlah dia balik. So ayat ni Allah melaknat seseorang itu adalah kerana dia telah melakukan yang demikian, sama ada kepada hamba, kepada orang lain ataupun kepada Allah Azza wa Jalla. Kan macam Allah sebutkan awal surah Al-Baqarah kan. Orang munafik kata innama nahnu mustahziun. So sesungguhnya tidak lain kamilah orang-orang yang
memperolok-olok. Lepas tu Allah kata Allahu yastahzi'u bihim. Allah pun memperolok-olokkan mereka. So Allah akan balas balik apa yang mereka lakukan. So di sini Allah melaknat mereka. Kenapa? Akibat daripada perbuatan mereka yang melakukan perkara yang sama ada kepada hamba ataupun kepada Allah Azza wa Jalla. Laknat kamar kecil. Kamar kecil. Ada letakkan tu. Saya belum off lagi. Ya, sebentar. Sebelum tukar skrin ni ya. Pak laknat tu apa dia sebut? Tak apa Ustaz, tak apa. Lian dia sebut apa? Yang loba, tamak, rakus, yang itu bukan, itu dah masuk ke tak lain. Kamar kecil, tempat berhajat, buang hajat, buang air, al-mala'in. Kita panggil mala'un, kan? So mala'un tu Betul Ustaz. Mala'un, buang hajat. mala'un tu macam jahat lah, perangai jahat. Syaitan, maksud dia syaitan yang jahat. Itu masuk sebagai yang ada dalam perkataan laknat. Sifat dia lah tu, sifat dia. Innaka lan takhriqal arda. Perkataan takhriqa. Ta dia perkataan huruf akhir baris atas. Kenapa lan yang berada di depan itu? Tapi kategorinya tetap sama, ia adalah fi'il mudhari'. Walan tablughal jibala tula. Tablugha, ta dia perkataan huruf akhir berbaris atas. Kenapa? Lan yang berada di depan ini. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah. Ursilahu, potong ha yang berada di depan itu. Baik. Baik, Hamzah Sorry. baris depan. Kenapa lah dia berada di depan itu? Yang terakhir, qul inni lan yujirani minallahi ahadun. Yujirani, potong ni yang berada di belakang tu, yujira. Ya, dia perkataan huruf akhir baris atas. Kerana lan, tapi kategorinya maintain sebagai fi'il mudhari'. Walan ajida min dunihi multahada. Ajida. Hamzah di awal perkataan huruf akhir baris atas. Kenapa? Lan yang berada di depan. Kategorinya maintain sebagai fi'il mudhari'. Maka itu 3 huruf daripada 6 huruf yang merubah baris fi'il mudhari' yang akhir menjadi baris atas. Dan kalau kita tak ingat mana satu yang sukun, mana satu baris atas, tak kisah. Poinnya ialah kita nak tahu huruf akhir itu dia akan ada yang berubah baris. So jangan panik, kategori ini tetap sama dan tadaburnya itu ambillah daripada poin yang telah kita kongsikan. Wallahu ta'ala alam itu. Saya nak tanya Ustaz, sorry Ustaz. Silakan Ustaz. Sekejap je. Silakan. Ustaz tak masukkan ma. Pasal ma ada 2 kan. Satu nafi. Satu lagi dipanggil apa tu, apa jua, something like that lah. Apa jua. So Ustaz tak masukkan ma tu, yang membaris sukunkan. Dalam bahagian sukun. Yeah. Baik. Perkataan ma. Okey, nanti saya kongsikan, boleh? Yeah. Sebabnya nanti saya akan bawakan kenapa. Takut dia tak banyak. Itu je selalu Ustaz punya konsep. Kalau dia tak banyak dalam Quran, Ustaz tak ini dulu. Konsep dia 2. Satu, sama ada dia banyak, ataupun yang kedua, kita kena tahu beberapa perkara, kena tengok beberapa perkara yang lain juga untuk nak dapatkan poin tu. So seterusnya saya akan skip sebab nak dapat tu nak kena tengok beberapa perkara tu buatkan kita macam malas lah nak kena tengok yang lain. Saya ambil dulu yang direct saja. Tapi insya-Allah saya akan kongsikan. Kalau Ustaz. Ustaz satu lagi. Last week Silakan. saya explain, tapi Silakan. saya tak pun nak ingat ke lepas lama. Yang Ustaz ajar tadi, yang Ustaz ajar fi'il mudhari' tu, yang last week pun fi'il mudhari' Betul. jazam. Lepas tu ni fi'il mudhari' mansub. Mengapa Ustaz tak mau introduce these two concept pada peringkat ini? Kerana kita akan rasa terbeban dengan nama dia. Okay. Sedang nama tu dia macam teknikal je. Kan dia macam kita belajar tajwid, kita tak ingat hukum tapi bacaan kita betul. Okey tak?
okey je kerana dia nak bacaan yang betul. Kalau kita ingat semua kun tajwid, bacaan tak betul. So dia tak kena kerana target dia nak bacaan itu betul. So target kita kita nak tahu perubahan yang berlaku pada mudhari'. So kita tak ingat, tak tahu dia adalah apa, itu tak apa. Tak ada masalah. Tapi sebab kita dah baca dah banyak ustaz ni gitu, cuma tak lekat Tapi je lah. kalau tanya saya betul. Yang atas tu adalah huruf jazam dan bawah tu adalah huruf nasab. Sebab kalau saya sebut, orang akan macam bila sebut ini ada dia menjazamkan, dia memasukkan. Orang yang tak biasa dengar akan jazam tu apa, masuk tu apa, dia jadi tambah lagi maklumat yang pada saya awal ni tak perlu dulu. Saya belum nak masukkan dulu. And then perkataan yang Ustaz cakap tadi, macam perkataan sebelum mudhari' tu lam, lan, kai tu semua yang kita belajar dulu tu, ini maknanya dia ni huruf amil ke Ustaz? Amil ke, dia use the term amil? Fungsi dia. Fungsi amil tu fungsi dia lah. Betul. Okay. Betul. Okay, thank you Ustaz. Ni Ustaz tanya sikit Ustaz. Silakan Haji Alim. Jarang dengar suara Haji Alim. Jadi dalam tajwid dia ada juga kan lan, an, hatta ni, lam, kai ni dia panggil huruf apa? Huruf nasab. Betul. Dia disebut sebagai huruf nasab, betul. Benda yang sama lah dari segi sama, ikut nahunya sama. Cuma saya tak sebutkan je dia adalah huruf nasab. Sebutkan sahaja. Betul. Siapa yang dah belajar untuk confirmkan betul dia adalah huruf nasab. Saya tak sebutkan nama dia sahaja. Ada isim juga lah ya Ustaz? Betul. Isim boleh. Okey. Betul. Okey, terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Masya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Jazakumullah khairan pada semua meluangkan masa pada pagi ini, pagi Jumaat. Mudah-mudahan Allah niat sebagai amalan soleh. Insya-Allah kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jum'ah barakah alaina wa alaikum jami'an insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Illa liqa. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Banyak lagi soalan nak tanya ni. Ya. Yalah. Ya, tunggulah. Tunggu. WhatsApp. Bila TNT ada, bila TNT tanyalah. Boleh juga. Sebab tu kan tak double, boleh apply kat situ. Memang berkaitan dengan kelas tu lah kot. Boleh je, mana-mana pun boleh anytime. Terima kasih.